lihat pendidikan sahaja sama ada persekolahan atau universiti. Kita kena juga melihat peranan oleh institusi lain, institusi keluarga dan institusi massa media. Apa yang dilakukan oleh kerajaan sekarang, umpamanya pertemuan pada malam ini, debat perdana adalah sesuatu yang baru yang merupakan kurikulum nasional. Jadi kurikulum bukan kurikulum sekolah atau kurikulum universiti, tapi massa media mewujudkan satu kurikulum nasional. Ini kurikulum nasional, kurikulum tak formal tapi formal. Sebab kita semua di sini. Jadi ini adalah arah ke hadapan di mana kita akan mewujudkan perpaduan parti-parti pembangkang. Saya bertanggungjawab sama seperti parti pemerintah, dan bila ada peluang begini, ada masanya kesemua akan bersatu untuk permasalahan umum, untuk kepentingan umum. Dan bila semua bersatu dalam hal-hal penting untuk kepentingan umum, kita mewujudkan satu jenis perpaduan yang tak pernah kita rasai dahulu. Doktor yang berhormat Dr. Tan, kalau kita perhatikan, kampus itu sendiri adalah manifestasi sebenar daripada masyarakat bangsa Malaysia. Kalau kita lihat pada peringkat itu ada sikit sebanyak masalah. Apa sebenarnya masalah yang berlaku dalam masyarakat hingga boleh timbul perkara seperti ini? Jadi kita lihat daripada segi pendidikan juga, dan juga daripada itu fahaman ibu bapa di rumah. Kalau ibu bapa itu mementingkan itu perpaduan, mementingkan itu ada toleransi, ini bermakna ada menghormati ataupun menerima pendapat ataupun amalan atau cara hidup orang yang lain yang tidak serupa dengan kita. Kita menghormati saja sebagai toleransi. Kalau daripada itu rebung lagi, kita ada konsep macam tu, kita ada fikiran dan gagasan macam tu. Bila itu kanak-kanak masuk ke sekolah dan kemudian ke universiti, ada fikiran dan gagasan sedemikian. Bila di universiti, dia tidak akan mengasingkan diri, dia akan bercampur sebagai yang disebutkan oleh itu Datuk Johan Dafan di dalam itu nota-nota di sini, banyak perkara. Dan ini bermakna itu ada banyak daripada ITTA dan ITTS di sini. Ini kita boleh baca di sini, dan kita perlukan kajian yang banyak di dalam universiti kita, kerana itu konsep perpaduan, konsep itu ras. Ini memang satu perkara yang sentiasa berubah-ubah dalam masyarakat kita. Yang berhormat, kita dalam konteks yang ideal gitulah. Tapi kita juga harus menerima hakikat, Kita harus juga menerima hakikat bahawa kita hidup dalam enklave sebahagian besar daripada kita, kaum kita sendiri, kita pergi ke sekolah yang berbeza dan sebagainya. Pandangan saya ingin tambah pada Dr. Tan tadi. Dari segi pengalaman saya umpamanya waktu kita belajar di universiti, seolah-olah ada berlaku masalah hubungan antara budaya ini. Satu kaum dengan caranya sendiri, manakala kaum yang lain dengan cara mereka sendiri. Dan ini yang berlaku umpamanya satu ketika dahulu, bagaimana di USN apabila keputusan yang dibuat untuk meletakkan pelajar-pelajar dalam satu dorm, dan hal itu nampaknya menimbulkan satu masalah yang saya fikir dia disebabkan oleh hubungan antara budaya. Maksudnya tidak ada apresiasi, kita gagal untuk memahami di antara satu sama lain. Memang benar apa yang disebutkan ialah ini disebabkan oleh dari segi bagaimana didikan itu kepada anak-anak dilaksanakan di peringkat awal. Dan itulah yang sebenarnya membentuk alam pemikiran kita. Bagaimana Yang berhormat Tuan Haji Isam, kita juga dibezakan oleh agama, kepercayaan. Apakah dengan perbezaan itu kita sebenarnya menjarakkan rakyat kita di antara satu sama lain, atau sekumpulannya dari segi persepsinya? Itu tidak benar. Saya balik kepada soalan tadi, kepada soalan panel lain. Semasa pengalaman saya semasa di Misti, roommate saya ialah seorang kaum Tionghoa, dan beliau datang daripada keluarga miskin, tetapi beliau dinafikan hak untuk mendapat beasiswa walaupun kelayakannya ada. Dan saya sebagai orang Bintara terus mendapat beasiswa. Daripada amalan diskriminasi seperti ini, daripada hari yang pertama lagi telah menjarakkan di antara kaum-kaum. Dan ini tidak bersabit, tidak berhubung kait dengan agama.
Di Kelantan sendiri kalau kita lihat di sekolah-sekolah Cina, di Pasir Mas, di Rantau Panjang, di Tumpat, majoriti daripada pelajar di sekolah ini ialah daripada kaum Melayu. Lebih daripada 40% pelajar sekolah Cina di Tumpat, Rantau Panjang dan Pasir Mas adalah orang Melayu. Jadi membuktikan bahawa agama bukan jarak, tetapi sikap dan amalan dan polisi pemimpin-pemimpin itu yang akan menentukan sama ada masyarakat kita bersatu ataupun tidak. Apa salahnya polisinya? Kita tahu bahawa kita mempunyai dasar pendidikan kebangsaan, kita mempunyai bahasa Melayu yang menjadi penghubung dan common bond kepada semua rakyat yang menjadi alat penyatu dan sebagainya, dan kita telah mengamalkan dasar ini sejak merdeka lagi, dan malah kita pertegaskan dalam tahun 70-an. Sepatutnya masalah ini tidak timbul lagi. Bagaimana pandangan Datuk? Menimbulkan antara perkara yang sekali dibahaskan. Sebab itu saya berpandangan bahawa persoalan ini perlu dilihat dalam konteks yang lebih luas. Antara faktor yang saya lihat yang menyebabkan pelajar-pelajar umpamanya di institusi pengajian tinggi menghadapi masalah dari segi interaksi sesama mereka ialah bagaimana kita memaparkan imej kita itu sendiri. Dia tidak ada kena-mengena dengan masalah sikap mereka yang begitu marah dengan kerajaan dan sebagainya. Ada kalanya cara kita memaparkan wajah kita, imej kita, pengajaran Islam umpamanya, bagaimana kita ajarkan dengan cara kita duduk bersama-sama, sesama kita tidak berlaku interaksi umpamanya, dan ini antara punca. Kenapa interaksi itu tidak berlaku? Ya, interaksi tidak berlaku kerana kita merasakan bahawa masing-masing perlu dengan caranya masing-masing. Maksudnya masing-masing ada budayanya, ada halangan-halangannya, ada perkara-perkara yang dibolehkan, ada perkara yang tak dibolehkan. Saya tertarik apabila Datuk Syam sebutkan tadi, iaitu roommate beliau adalah bukan Melayu. Dan begitu juga saya umpamanya kan di zaman saya kita tinggal bersama dan kita boleh menghormati di antara satu sama lain dengan satu syarat supaya kita meletakkan asas-asas yang baik dalam hubungan kita. Dia bukan kita letakkan atas nama asas-asas yang tidak baik umpamanya kita menimbulkan persoalan-persoalan yang negatif, maka akhirnya ia akan menimbulkan masalah yang negatif. Jadi dalam arti kata yang lain, persoalan ini kalau kita lihat sebenarnya kita perlu lihat